Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'd. Yang saya mulakan yang berusaha Tuan PPD, seluruh pegawai-pegawai PPD daerah Kubang Pasu, yang saya muliakan para pengetua, guru-guru besar, guru-guru, warga pendidik, anak-anak pelajar, seterusnya para puasawan as-saimina was-saimat yang melaksanakan tuntutan Ramadan di seluruh daerah Kubang Pasu ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kami ucapkan ke program Halwa Ramadan, anjuran unit Sumber dan Teknologi Pendidikan bersama unit pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Kubang Pasu dalam usaha menyemarakkan Ramadan pada tahun 1444 Hijrah pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, insya-Allah kali ini dalam program Bual Bicara kita menampilkan tokoh yang sangat berwibawa dan tidak asing lagi untuk membincangkan satu tajuk, iaitulah tangisan Ramadan, kegembiraan Syawal. Tajuk ini akan dibawa dan dikupas khusus oleh ahli panel kita yang teristimewa, yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Shazmizi bin Haji Niksin, Guru SBP Integrasi Kubang Pasu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Al-Fadhil Ustaz. Baik Ustaz, saya ingin melontarkan satu persoalan berhubung dengan tajuk yang kita cuba bincangkan dan ketengahkan pada hari ini. Khususnya kita semua yang menyaksikan program pada hari ini, alhamdulillah telah melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa sepanjang tempoh ini. Dan kita melihat fenomena Ustaz sepanjang Ramadan ini, baru 10 hari kita meraihkan Ramadan hari itu. Orang pun baru duk mula feeling untuk sambut Ramadan. Hingga keluar caption, barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Ramadan. Kita nak tunggu apa ending dia. Rupa-rupanya dia katakan seumpama dia telah berpuasa seminggu. Artinya mood untuk Ramadan itu cantik lah. Kan? Tiba-tiba bila buka channel radio tertentu, bila pergi ke bazar-bazar Aidilfitri, lagu-lagu raya telah pun berkumandang. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, baru seminggu puasa, dah kata berakhir dah Ramadan. Lalu seolah-olah mood nak berhari raya ini semakin membuak-buak. Walhal baru beberapa hari saja kita berpuasa. Sedangkan Ramadan masih banyak hari lagi. Lalu saya nak minta Ustaz tolong ulas fenomena ataupun suasana yang saya sebutkan ini dari segi adab kita terhadap, kalau bolehlah kita katakan Ramadan itu sebagai tetamu, bagaimana kewajarannya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih kepada sahabat moderator kita pada saat dan ketika ini yang sudi menemani hamba dikala kita bersama-sama berada di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan sekiranya Allah Subhanahu wa taala dapat menghimpunkan kita berdua di sini, Allah juga mampu untuk menghimpunkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah. Amin.
Seperti mana yang kita maklumi, bagaimana trend dan zaman ketika ini. Tidak salah saya kiranya apabila kegembiraan itu diadaptasikan dengan penuh penghayatan. Tak salah untuk merasakan kegembiraan Syawal, tetapi jangan dilupakan dengan kegembiraan Ramadan. Oleh sebab itu, perkara yang paling penting tak salah gembira itu. Tetapi yang paling penting adalah memaknakan maksud kegembiraan itu di dalam hati kita. Menyedari bahawa kegembiraan merupakan fitrah serta naluri seorang manusia yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, memastikan kegembiraan itu diisi dengan kegembiraan yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita semua, adakah salah untuk bergembira pada bulan Ramadan? Tidak salah. Bahkan lis-saimin farhatani, bagi orang yang berpuasa itu diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kegembiraan. Yang pertama sekali, aindal futur, Ustaz. Ketika berbuka puasa. Maksud berbuka puasa di situ, kita gembira bukan sebab kita boleh makan. Selepas kita menahan diri daripada lapar dan dahaga daripada terbitnya fajar shadiq sehingga terbenam matahari. Jadi dalam masa yang sama, disebabkan kita tak makan dan seterusnya, masuk saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita hentam, kita lantak. Dan masa tu kita rasa kita sudah gembira. Sebenarnya gembira di situ yang dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah gembira disebabkan kita telah melaksanakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kalian untuk berpuasa seperti mana kaum terdahulu. Yang mana di penghujung Ramadan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan gelaran serta pengiktirafan, iaitu menjadi golongan yang bertakwa. Lil muttaqin fi jannati wa na'im. Bagi orang-orang yang bertakwa, sudah tentu tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sebab itu bila kita berbuka puasa, bukan disebabkan kita gembira kerana kita dapat memenuhi perut kita, tidak. Kita gembira kerana telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabasyiril mukhbitin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan bil jawarih, iaitu membuktikan keimanan kita dengan beramal soleh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kegembiraan yang kedua adalah inda liqa'illah. Bagi orang yang berpuasa ini diberikan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Maka kegembiraan itu tak salah, yang penting memaknakan kegembiraan tersebut. Begitu juga dengan raya, Ustaz. Tak ada masalah dengan anak-anak kecilnya, baju rayanya, dengan pasar rayanya. Sehingga hantu raya pun terkejut, Ustaz. Sebab dia kata orang kita ni raya, kalah dia sebagai hantu raya. Subhanallah. Jadi nak hamaknya di situ bahawa memaknakan kegembiraan hari raya itu bukan sebagai satu perkara yang sia-sia sebenarnya. Bahkan ia telah disarankan oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama, bagaimana di sisi Islam haram kita berpuasa pada 1 Syawal. Sebab apa? Untuk menunjukkan kegembiraan. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah salat Aidil Fitri untuk merapatkan hubungan silaturahim, untuk mewujudkan dan menyemarakkan rasa kegembiraan, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menempuhi medan perjuangan daripada 1 Ramadan sehingga ke penghujung Ramadan, demi untuk memastikan bahawa segala musuh kita, yakni iblis laknatullah, nafsu kita telah dihendak dengan ranaknya dalam masa yang sama menyemarakkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melipat gandakan amalan kita di sepanjang Ramadan. Maka oleh sebab itu, sehingga akan dalam hukum fiqh sekalipun, Ustaz, kedatangan ataupun kita sebut wanita-wanita yang ma'zurah juga dibenarkan, diharuskan untuk mengimarahkan masjid. Tidak melakukan solat, tapi beramai-ramai semata-mata untuk melahirkan rasa kegembiraan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berjaya untuk melaksanakan perintah Allah dengan melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga tanda kegembiraan di dalam Islam, mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar ini sebagai mukadimah untuk kita terus melangkah lebih jauh daripada ini, Ustaz. Tafadhal mashkura. Alhamdulillah, sangat cantik dan menarik kupasan yang Al-Fadhil Ustaz Nik sebutkan sebentar tadi. Bagaimana kita memaknai kegembiraan itu dari segi perspektif fiqahnya. Benarlah ulama menyebutkan bahawa Yaumul Aid itu ataupun hari raya itu adalah yaumu farhin wa surur. Hari kegembiraan dan juga hari bersukacita. Cuma saya nak minta Fadhil Ustaz kita menerobos ke zaman silam, ke zaman salafun salih yang terdahulu. Kan agak-agaknya lah bagaimana keadaan mereka ketika berada di penghujung Ramadan ini. Kan sedangkan kita melihat di dalam kitab Lataiful Ma'arif sebagai contoh, Sayyiduna Mu'alla bin Al-Fadl, beliau menyebutkan kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Para sahabat dan juga salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah angkat tangan doa dah kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Dan doa pula lepas daripada tu 6 bulan yang berikutnya agar Allah Ta'ala menerima amal dan ketaatan yang mereka lakukan sepanjang Ramadan. Agak-agaknya mungkin dalam pembacaan dan juga kajian Fadhil Ustaz, bagaimana agaknya keadaan salafun salih yang terdahulu bila mereka berada di penghujung Ramadan ni, Ustaz? Silakan. Subhanallah. Masya Allah. Bezalah bagaimana al-farqu bainana wa bainahum, perbezaan antara kita dengan salafus salih dalam mengisi Ramadan daripada awal Ramadan, sebelum Ramadan lagi sebenarnya. Nah. Selepas itu meneruskan perjalanan ibadah di sepanjang Ramadan dan seterusnya melepasi Ramadan. Jadi perkara tersebut kalau kita lihat Al-Hafiz Rajab Al-Hambali telah menyatakan bagaimana para ulama, para salafus salih, bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi. Berdoa yang pertama supaya mereka diberikan dan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Kerana bagi mereka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjawab pasti akan menemui dan merasai kematian. Dan dibimbangi bahawa mereka tidak dapat bertemu dengan Ramadan. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak akan lewat walaupun sesaat, tak akan cepat walaupun sesaat. Apabila sampainya ajal sudah tiba, sudah tentu akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagai persediaan bagaimana mereka menadah tangan memohon doa kepada Allah, balighna ya Ramadan, balighna ya Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan Ramadan supaya mereka dapat meneruskan dan melipat gandakan lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih dan sayangnya mereka kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita melihat juga mereka berdoa kepada Allah selepas daripada Ramadan. Kerana yang dibimbangi oleh salafus salih yang hati mereka taqarrub, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membimbangi bahawa setiap daripada apa yang dilakukan sepanjang mengisi Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana amaran keras oleh baginda Nabi SAW, di mana kita mengetahui bahawa daripada awal Ramadan sehingga ke hujungnya akan lahirlah 2 golongan. Yang pertama sekali adalah yang disebut sebentar tadi, la'allakum tattaqun, iaitu golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Dan golongan yang kedua yang diberikan amaran oleh baginda Nabi SAW, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala Rasulullah SAW. Betapa ramainya orang yang berpuasa tetapi langsung tidak mendapat apa-apa pahala, apa-apa ganjaran melainkan lapar dan dahaga sahaja. Memang tak makan, memang tak minum,
tetapi puasa tidak mampu untuk mendidik dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak mampu untuk mendidik lidahnya menyebut kalam Allah. Allah. Puasa tidak mampu mendidik tangannya untuk menadah tangan memohon kepada Allah. Puasa tidak mendidik kekuatan fizikal dan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala restrikan kepada dia untuk memasya ila salatin maktubah, sehingga mampu untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala mengimarahkannya. Oleh sebab itu, inilah yang ditakuti oleh para ulama, dibimbangi sepanjang Ramadan yang dilalui itu tidak memberikan sesuatu redha dan kasih serta sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun firman ini ditujukan kepada orang-orang kafir, apabila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala disangkakan segala amal yang mereka lakukan selama ini diberikan ganjaran, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila mereka bertemu dengan Allah di mahsyar kelak, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Apabila didatangkan setiap amalan yang dilakukan, mereka menyangkakan bahawa amalan itu diterima, sedangkan amalan itu terus ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan haba'an mansura, Allah menjadikan amalan, setiap tindak tanduk yang mereka lakukan selama ini seperti mana debu-debu yang berterbangan, tidak berguna sama sekali. Itulah yang dibimbangi oleh para ulama, para salafus soleh. Bayangkan, walaupun mereka lebih melipat gandakan amalan mereka di sisi Allah siang dan malam, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah tidak pernah kering, membasahi lidah dengan menyebut kalam Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, setiap tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka, semuanya dicagarkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tetap merasakan di dalam hati tidak cukup sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana pula kita? Itulah yang perlu kita fikirkan. Terima kasih, Ustaz. Subhanallah, begitu jauh sekali rasanya lah perbandingan antara kita dan juga salafun salih yang terdahulu. Mudah-mudahan pada baki-baki hari Ramadan yang masih ada lagi ni Ustaz, Allah Ta'ala meneruskan bimbingannya kepada kita untuk terus dapat mengejar nilai taqwa yang dijanjikan selepas daripada madrasah Ramadan ini, insya-Allah. Fali Ustaz, untuk pusingan yang ketiga ini, saya nak mohonlah beberapa tips daripada Ustaz, dan dengan harapan tips ini juga akan dapat diamalkan, akan dapat kita sama-sama pakat buat selepas daripada 1 Syawal nanti, insya-Allah. Dan bagaimana untuk kita mengekalkan momentum Ramadan ini. Kan lah ni boleh dikatakan di kalangan kita ada yang sudah mula dengan pembudayaan tadarus Al-Quran tu, dah mula bacaan Qurannya lancar, dah mula setiap hari mesti buka Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Hari ini juga kita melihat dengan berkat Ramadan dan budaya sedekah ataupun budaya infak itu kan semakin subur dalam jiwa masyarakat kita. Orang pakat buat kenduri untuk jamu orang yang berpuasa. Ini semua buah-buah Ramadan yang momen yang sangat indah di dalam bulan Ramadan ini. Tapi kita nak ia bukan hanya dalam bulan Ramadan ini saja. Orang yang beramal itu pun kita nak agar momentum itu terus melaju di baki bulan-bulan yang seterusnya. Saya minta kepada Ustaz kan untuk kongsi sedikit tips, banyak pun tak apa kan, untuk kita terus kekal meraih istiqamah ini dan juga taqwa ini selepas daripada Syawal. Silakan. Alhamdulillah. Perkara yang paling penting sekali, seperti mana telah kita maklum, bahawa Ramadan mengajar kita menjadi golongan yang bertakwa di sisi Allah. Dan takwa inilah sebagai bekalan hidup dunia dan akhirat. Sebab itu takwa ni walaupun nampak simple, tetapi dia berada meresap terus dalam hati. At-taqwa hauna.
Secara mudah orang kampung faham ni, takwa ni takut. Walaupun kita tahu bahawa takwa ini, apabila kita berhati-hati tak kala kita nak cakap sesuatu benda. Berhati-hati tak kala kita melakukan sesuatu perkara, supaya apa yang kita cakap itu dan apa yang kita lakukan itu jauh daripada kemurkaan Allah. Dan ini, kita bayangkan, di bulan Ramadan ini, Allah telah melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebab itu, orang yang bertakwa, dia mampu melipat gandakan amal ibadah di sisi Allah. Sebab dia tahu bahawa setiap amal ibadah yang dia lakukan ni semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum. Oleh sebab itu, bila dia merasakan diri ini dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti tidak akan sia-siakan setiap kudrat, masa, peluang, setiap apa yang berlaku dan berada di sekeliling, setiap kebaikan yang ada, pasti dia akan cuba dapatkan, kerana bagi dia bahawa setiap apa yang dilakukan itu semuanya di bawah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksudnya takwa. Yang mana kalau kita tengok geng takwa ni adalah iman. Iman. Maka dimulakan hadis baginda Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharapkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan kita lihat bahawa inilah dua tujuan utama kerana kenapa kita beramal selama ini, yang telah dibentuk pada bulan Ramadan untuk dibawa sebagai bekalan dan kekuatan untuk kita meneruskan amal ibadah keimanan yang sama pada Allah pada bulan-bulan yang seterusnya. Sebab itu kita sebut iman. Kita berpuasa semata-mata kerana Allah. Kita main masjid bukan sebab rumah kita dekat dengan masjid. Kadang-kadang orang rumah dia dekat dengan masjid pun belum tentu mampu untuk sampai ke masjid. Kita main masjid bukan sebab kita kuat. Sebab kadang-kadang kita tengok orang lain lebih kuat daripada kita. Ustaz kayu gerek tak? Mungkin kayu gerek. Dia panggil kayu basikal kan. Kadang-kadang kita tengok mereka kayu basikal tu siap berapa ratus kilometer sejak. Lepas tu bayangkan ni, kalau geng kaki bukit ni, geng naik bukit, geng hiking, sama lebih kurang saya lah. Saya naik bukit, lain dah. Naik bukit perut. Bayangkan kita naik bukit, ada orang yang kaki lepak, ada orang yang kaki jogging, ada orang yang kaki senam, ada orang yang boleh, kita sebut bodybuilder ni, dia kuat. Tetapi belum tentu kuat yang sama mampu untuk melakukan kekuatan itu kepada ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita main masjid bukan sebab itu semua. Kita main masjid sebab kita nak Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Itulah iman. Dan saya teringatlah Ustaz dulu masa kecil-kecil dulu lah kan. Kita boleh je makan, kita boleh je minum. Waktu kita orang kampung dulu, mak ayah pergi buat benda. Jadi tinggal kita kat rumah, kita boleh je sekali mandi ayak telaga tu, sambil-sambil mandi tu kita langgar. Orang kata menyelam sambil minum ayak. Ni mandi telaga sambil minum ayak. Tapi pasal apa kita tak buat semua benda tu? Saya ingat saya juga kan, masa nak ambil wuduk ni, tahan tadah ayak dalam tangan ni. Tadah ni tangan ni besar ni, penuh ayak dalam tangan ni. Buh-buh dalam mulut tu, loh-loh sikit je. Ustazah pun tanya, tadi nampak macam banyak. Pasal apa keluar sikit? Tertelan Ustazah. Nak habaknya kata, boleh je kita makan dan minum. Pasal apa kita tak makan, tak minum? Walau orang tak nampak pun. Kita merasakan, walaupun orang tak nampak, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yara. Sembahlah Allah seperti mana kalian melihatnya. Sesungguhnya kita tidak dapat melihat Allah, tetapi kita yakin dalam hati Allah tetap melihat kita. Fasayarallah amalakum. Kalau Allah boleh melihat sesuatu benda yang kita tak dapat lihat, tersembunyi, dan sesuatu benda yang tidak diketahui, apatah lagi sesuatu perkara yang kita lakukan secara terang-terangan, dan kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui alimin wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita akan dikembalikan kepada Tuhan yang sama, yang mengetahui setiap tindak tanduk kita, sama ada kita lakukan secara terang-terangan ataupun dilakukan secara tersembunyi. Dan apa sahaja yang kita lakukan akan diceritakan kembali
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman dengan ayat ni, sudah mampu untuk mengetuk hati kita, sudah mampu untuk menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama sekali jangan tak berani takut untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman inilah mampu untuk menjadikan kita istiqamah selepas Ramadan ataupun tidak. Seterusnya, syarat yang kedua untuk istiqamah selepas terus keluar daripada gerbang Ramadan ni adalah ihtisab, Ustaz. Ya. Ayat yang sama ni Nabi dah bagi tips lama dah kepada kita, iaitu mengharapkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak salah kita mengharapkan ganjaran pahala, dan inilah bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir. Oleh sebab itu, ihtisabah ni, menghitung pahala ni tak cukup dengan duduk saja. Tak cukup dengan pada musim-musim tertentu sahaja. Orang berniaga, kita bayangkan Ustaz, orang berniaga nasi lemak, orang berniaga cucuk, orang berniaga kuih, orang berniaga mi goreng. Dia tak duduk saja. Dia akan usaha memastikan orang semua beli cucuk dia. Kadang-kadang dia buat promosi, dia buat dalam Facebook, dia buat dia buat live Instagram, dia buat TikTok, dia buat live review makanan, panggil. Kadang-kadang jemput orang, mungkin Ustaz pun pernah kot. Mereka jemput, saya Ustaz muka segak kan. Pergi jemput orang, tengok makan tu sedap, jadi orang pun pergi beli. Jadi maksud dia nak lakukan jualan dia tu, dia bersungguh-sungguh, dia tak duduk saja. Jadi ihtisabah ni, orang yang mengharapkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, dia tak akan duduk saja. Mana mungkin kita harapkan keuntungan yang besar sedangkan kita tidak melakukan apa-apa usaha. Oleh sebab itu, orang yang dia yakin bahawa setiap ganjaran pahala bukan disediakan hanya pada bulan Ramadan, dan dalam masa yang sama dia mengumpulkan amal ibadah pahala tersebut bulan Ramadan dan bulan-bulan yang seterusnya, dia tak akan berhenti hanya pada bulan Ramadan. Orang berniaga, kalau bulan Ramadan mungkinlah barang yang dia berniaga di bulan Ramadan tak sesuai pada bulan yang seterusnya, maka dia akan cari. Dia akan cari barang perniagaan yang lain. Tapi adakah dia berhenti? Tidak berhenti. Dia akan terus istiqamah. Semakin banyak, semakin untung, semakin usaha, jatuh dan rugi, naik dan turun, itu biasalah. Macam kita iman, yazid wa yanqus, turun dan bertambah ataupun berkurang, sama. Tetapi dalam masa yang sama, kita faham bahawa untuk mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, tak cukup berhenti pada bulan Ramadan. Kita kena teruskan pada bulan-bulan yang seterusnya, yang mana kita telah berikan satu perumpamaan seperti mana orang yang berniaga tadi. Mudah-mudahan memberikan beberapa tips yang terbaik untuk kita istiqamah, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar istiqamah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allahu Akbar. Tiga perkongsian, tiga syarat yang Fadil Ustaz sebutkan sebentar tadi sebagai suatu langkah kita untuk meneruskan momentum yang telah kita dapat, yang telah kita raih, untuk terus bergerak lancar selepas daripada Ramadan ini. Para pendengar di luar sana, kalau siapa-siapa yang ada produk, siapa-siapa yang ada benda nak dijual lepas daripada ni, tak usah cari jauh-jauh. Al-Fadhil Ustaz ni ada. Beliau seorang reviewer yang tuan-tuan dengar dia bercakap tadi pun memang kebolehan dia, Alhamdulillah. Cuma saya nak berkongsi sikit kepada tetamu-tetamu yang mendengar program kita pada hari ini, antara beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama, tips yang mereka juga kongsikan untuk kita mengekalkan momentum selepas daripada Ramadan ini. Yang pertamanya, bagi mereka yang gemar membaca Al-Quran, tuan-tuan, teruskan pembacaan Al-Quran, tuan-tuan. Bagi mereka yang berjaya mencapai satu muka ataupun dua muka, ataupun yang berjaya mengkhatamkan sejuzuk Al-Quran sepanjang Ramadan, teruskan. Bahkan Rasulullah SAW sebut dalam sepotong hadis, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Yang bermaksud, di akhirat kelak Allah Ta'ala akan memanggil ahli-ahli Al-Quran ini, mereka yang membudayakan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tuhan panggil mereka dan Tuhan katakan kepada mereka, bacalah Al-Quran dan naiklah kedudukan kamu daripada satu tingkat ke tingkatan yang berikutnya.
Dan bacalah dengan penuh tertil, dengan bacaan yang sangat baik. Kerana kedudukan manusia itu, dia akan berada pada tingkatan ayat terakhir yang dia pernah bacakan di atas dunia, maka disitulah ketinggiannya pada hari akhirat kelak. Yang kedua, bagi orang yang suka berpuasa. Dia sebulan puasa ni dia dah rasa serasi dah dengan fisiologi badan dia. Dia dah rasa nikmatnya kesihatan itu, tuan-tuan teruskan berpuasa. Konsisten dengan berpuasa ini dicadangkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Mu'adzah Al-Adawiyah, annaha sa'alat Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam. Mu'adzah bertanya kepada isteri Nabi, benarkah Nabi ni aku dengar setiap bulan Rasulullah akan berpuasa 3 hari. Nabi maintain berpuasa 3 hari selama sebulan. Maka jawapan persoalan itu dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, na'am, benar. Faqultu laha min ayyi ayyamis syahri kana yasum. Rasulullah puasa pada hari apa? Mu'adzah tanya kepada Sayyidatina Aisyah. Apa jawapan Aisyah? Lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Rasulullah berpuasa tidak kisah hari apa. Yang penting, tuan-tuan dan perempuan, kita ada kalender, kita ada planner kita, kan, tuan-tuan boleh tanda pangkah ke right ke hari-hari yang tuan-tuan dan perempuan cadang untuk berpuasa. Kan, 3 hari selama sebulan. Kemudian, bagi tuan-tuan yang ini satu yang menarik, pesanan yang dikongsikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dia kata, awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Rasulullah kekasih aku pernah pesan pada aku untuk tidak meninggalkan 3 perkara ini sehinggalah aku mati. Yang amal ni Abu Hurairah hang buat dalam Ramadan pun hang buat, dan selepas daripada Ramadan pun continue sehinggalah kamu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah amal itu? Yang pertama, saumi thalathati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari dalam tempoh sebulan. Wa salati duha. Salat duha. Dan yang ketiga, wa naumin ala witrin. Salat witir sebelum daripada tidur. Jadi rangkuman tip yang saya sampaikan sebentar tadi dan juga Al-Fadhil Ustaz Nik Syazmili sebutkan sebentar tadi, tuan-tuan dan perempuan, itu sebagai satu variasi tips yang boleh kita pilih, yang boleh kita cuba untuk laksanakan selepas daripada Ramadan nanti, insya-Allah. Baik, Fadhil Ustaz Nik, ini pusingan yang terakhir. Tajuk bual bicara kita ialah tangisan Ramadan dan kegembiraan Syawal. So kita nak masuk pada frasa kedua tajuk kita ni, mood nak beraya ni. Kan, kegembiraan Syawal tadi ni. Kan. Sehingga kalau M. Nasir tu kan 1 hari di hari raya, kan, kalau siapa yang penyanyi yang semua raya dihimpun tu, kan, Jalil Hamid, no? Jalil Hamid kan. Dia buat semua rangkuman tentang raya, jadi mood tentang raya. Jadi cuba Ustaz kongsikan sikit kepada kita, khususnya anak-anak yang mendengar program pada pagi ini, pada hari ini, kan, adab-adab berhari raya sesuai dengan tuntutan sunnah, agar Aidil Fitri kita itu, tuan-tuan, jadi ibadah, membuahkan natijah pahala kepada kita semua. Dipersilakan. Alhamdulillah. Saya rasa umur raya lebih pada ni Ustaz. Semua. Dengan kata-kata Ustaz tu kita rasa, ya Allah, macam esok dah raya dah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sidang pendengar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada anak-anak pelajar sekalian. Yang pertama sekali, perkara yang penting kalau kita perasanlah yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Di bulan Ramadan ini kita ada sahur. Sahur ini mengajar kita tanpa kita sedar untuk menunaikan solat subuh secara berjamaah. Jadi perkara yang pertama memulakan kehidupan kita pada satu Syawal itu memastikan kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan solat subuh. Bahkan solat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah. Rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan tanda kegembiraan yang pertama kali kita lafazkan, membuktikan bersyukurnya kita kepada Allah. Bangun-bangun tidur tu ucap dah alhamdulillah sekurang-kurangnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya tersilap pula. Alhamdulillahilladzi at'amana. Makan dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan tanda kita bersyukur di atas pemberian nikmat hidup kita, yang mana mungkin ada daripada kalangan sahabat-sahabat kita yang tidur pada penghujung Ramadan tetapi telah tidur buat selama-lamanya, Ustaz. Allah. Termasuk kita pun tak tahu, Ustaz. Tak tahu nak kata. Jadi kita bila diberikan kesempatan untuk membuka mata pada satu Syawal tu, ucapkanlah alhamdulillah, bangunlah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan solat subuh secara berjamaah. Perkara yang kedua, kalau kita perasan, sebelum kita menunaikan solat fardu subuh dan pergi ke masjid itu, kita mandi. Dan mandi itu dikategorikan sebagai mandi sunat. Sebenarnya Allah nak bagi saja pahala kat kita. Jaranglah orang tak mandi ni. Ya. Waktu pergi semayang, waktu pagi tu. Jadi maksud dia dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tu, kalau Allah perintahkan ke Allah tak perintahkan tu, memang kita akan mandi. Sebab menjadi naluri dan rutin harian kita. Dan bila kita buat menjadi rutin harian kita, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran pahala mandi. Selepas daripada itu, kita pun menuju ke rumah Allah menunaikan solat secara berjamaah. Jadi, bagaimana kita nak rasa gembira ni? Sebenarnya gembira ni kita sendiri yang wujudkan. Dalam keadaan kita berdoa kepada Allah, kita sendiri. Maksud dia menikmati kehidupan yang ada. Dalam masa yang sama, bila kita berjalan kaki ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita rasa, ya Allah, kaki inilah yang akan menjadi saksi kita pernah menjejakkan dan meletakkan anggota ini pada rumah Allah. Sudah pasti kaki ini tidak akan dibiarkan oleh Allah berdiri di mahsyar dengan penderitaan dan masa yang cukup lama. Sudah pasti kaki yang pernah memberi kesan di atas dan di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kaki ini tidak akan digelincirkan oleh Allah ketika melintasi titian sirat. Kegembiraan tu kita bawa. Dan kaki yang sama inilah wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang mana akan sentiasa menceritakan kepada Allah, tashhadu lahu yaumal qiyamah, di hari akhirat, bahawa kaki yang Allah anugerahkan ini telah membawa empunya, iaitu Tuhan empunya dan pemilik kaki ini sentiasa pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan akan memberikan kepada kita keselamatan daripada segala siksa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Pergi solat berjamaah. Seterusnya, apa lagi yang kita kena buat? Iaitu kita jangan tinggal, seperti mana Ustaz sebut tadi, tinggalkan Al-Quran. Yang mana Rasulullah SAW pernah rasa sedih dan Rasulullah cerita, dan cerita ni Allah buh dalam Quran. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak dipedulikan, tidak diabaikan. Tu kabel kita, Ustaz. Ya. Kabel kita. Di hari akhirat, agak-agak adik-adik sidang penonton sekalian, siapa yang boleh tolong dan lindungi kita? Tak ada siapa. Kalau kita hidup di dunia, yang orang panggil kabel lah. Kalau kita kenal ramai orang, mudah kita. Sebab tu, mungkin kita selalu kan, kita pergi ke bank sebagai contoh kan, kita selalu kan dengar yang tolong bagi tahu angka giliran tu. Kadang-kadang geram kau nak cari siapa pemilik suara tu. Kan dia 321 counter 1. Suara ni? Suara ni. Bukan. Macam jadi you know. 322 counter. Kita pula nombor kita pula 457. Allah. Bila nak sampai? Tiba-tiba, Assalamualaikum Ustaz. Tengok-tengok manager bank kenal. Awak Ustaz nak buat apa ni? Kita ni
Nak masuklah duit sikit pun semua dekat kaunter, dekat ATM tadi payah dia lekat macam mana. Tak apa, mai. Dia siap bawa masuk ke dapur dia. Jadi mudah. Sama lah macam saya ingat saya dulu yang viral di mana? Di stadium. Teh bunga lebih. Tapi memang sedap lah. Bayangkan memang sedap. Dan orang beratok ni, kita pun beratok sekali. Kita bayangkan kita nak order tu bukan main payah. Duk celah-celah ketiak nak order sebab ramai orang. Dan siap tokek dia kata lagi, lepas daripada tu tokek dia kata seorang boleh 2 bungkus ya Ustaz. Seorang boleh 2 bungkus. Pasal nak pergi semua pekat dapat. Celah-celah tu bayangkan kenal lah, alhamdulillah. Dia pun kata, "Assalamualaikum Ustaz." Tengok tokek kenal kita. Bila tokek kenal kita, dia pun mai. Bawa pergi masuk dapur kali lagi. Dia pun kata, "Bungkus kat Ustaz." Ingat kau boleh bungkus 2 dah. Sebab dia kata dah, seorang 2 bungkus. Tengok dia pun 4 bungkus. Tu baru syafaat atas dunia. Syafaat atas dunia Ustaz. Allah. Syafaat atas dunia. Kita tahu berapa ringgit? Tak apa. Bukan senang Ustaz mai jauh ni daripada Bukit Kayu Hitam ni. Bukan senang. Free pula tu, subhanallah. Kita pun bawa keluar tu sembunyi kat belakang. Kadang-kadang kalau kita ni buat jahat sikit tunjuk. Tu dia lah hampa tengok lambat ni. Ni aku dah boleh dah padam muka hampa tunggu sini. Subhanallah. Jenuh depa katok kita. Ya. Jadi nak habaknya kata, betapa di dunia ni kabel paling keras sekali kalau kita ramai kawan. Memudahkan urusan kita. So di hari akhirat, apa kabel kita? Tak lain dan tak bukan Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita, kepada sahabat-sahabat dia. Di hari akhirat memberi syafaat kepada kita. Cuma kita nak tanya, adakah sepanjang Ramadan ni Al-Quran telah menjadi sahabat kita? Yang mana Al-Quran itu akan datang di hari akhirat. Seolah-olah kalau dia cakap kampung ni, Ustaz ni hang tak kenal aku ke? Tak berapa nak kenal lah. Takkan hang tak kenal aku, hang tak ingat aku ke? Hang dulu kan selalu lepak dengan aku. Aku tahulah aku ni buruk, kulit pun tak ada, baju pun selekeh. Tapi hang tak pernah tinggal aku. Hampir mana-mana pun hang selalu lepak dengan aku. Hang selalu sembang aku. Dan hari ni takkanlah aku nak lupa kat hang. Daripada hang duk teruk berdiri macam ni, jomlah ikut aku masuk ke syurga. Let's go baby. Jadi takkan dia nak tinggal kita kan? Pasal apa? Waktu kita hidup di dunia ni, kita ingat pada dia. Maka sesiapa yang selama ini, yang sebelum ini telah beramal dengan Quran, teruskan. Yang bertadarus, teruskan. Yang membaca, teruskan. Kadang-kadang Ustaz, orang ni dia rasa tak seronok baca Quran ni. Kadang-kadang lah, tak semua. Dia rasa suara dia tak sedap. Kan? Padahal saya pun suara tak sedap kok. Tapi kita buat pilah, rasa pilah bagi sedap. No? Saya ingat duk mengaji dulu, mereka ajak dia satu teknik lah. Satu teknik. Teknik ni untuk kita baca Quran. Teknik tu dia ambil daripada huruf 1, nombor 1 sampai nombor 8. 1 dia bunyi tu. 2 dia bunyi 2. 3, ga, 4, ma, 6, 4. Lepas tu dia pun buat satu lagu. Lagu dia macam ni. Kita ikut saja rentak dia. No, adik-adik Nas. Rentak dia. Tuaga, bismillah. Macam tu lah. Nak bunyi tu. Dia nak keluar turbo dah tu. Tuaga, 4, ma, 6, jupan. Tuaga, 4, ma, 6, jupan. Tuaga, 4, ma, 6, jupan. Duk ulang lah tu ya. Rentak pertama. Dia sampai pan je. Sampai pan saja. Sebelum tak ada. Kalau tidak tak jadi dia kata lah. Jadi kita ambil tuaga 4, ma, 6, jupan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu ambil pula rentak yang kedua. Tuaga alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuaga 4, ma, 6. Apa saja surah. Sama aja. Hentam kat tu ya. Boleh pakai untuk semua. Untuk semua surah. Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Tuaga 4, ma, 6, jupan. La a'budu ma ta'budun. Kita duk guna modal tu lah kena jadi tarawih apa semua no. Jadi mana tak sebelum daripada ni Pak Mentor tak suruh jadi imam, guna saja modal tu, teruskan membaca Al-Quran supaya dengan Al-Quran itu dapat menjadi kabel kita di hari akhirat kelak. Dan yang terakhir,
selepas kita sama-sama menunaikan solat sunat Aidilfitri ini, jangan lupalah orang yang pertama ataupun sebelum tu lagi yang kita kena jumpa anak-anak pelajar, sidang hadirin dan hadirat sekalian, tidak lain dan tidak bukan ibu dan ayah. No? Ibu dan ayah. Kerana itulah anak kunci syurga kita. Sebab itu disebut idza mata Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lahu aw kama qala Rasulullah. Bila matinya kita semua ni, tak ada benda dah kita boleh bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali 3 perkara. Iaitu sedekah jariah yang telah kita amalkan selama ini pada bulan Ramadan, teruskan. Lepas tu, yang kedua, memanfaatkan ilmu. Kita sampaikan ilmu dan ilmu yang kita sampaikan itu telah dimanfaatkan. Dan yang ketiga, mendoakan anak-anak soleh, mendoakan kedua ibu dan ayahnya. Bahkan disebut oleh para ulama, wa in kana fasiqa, walaupun anak dia tu seorang yang fasik, bila dia berdoa untuk kedua ibu dan ayah dia, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang paling penting, jumpalah ibu ayah, minta ampun, minta maaf. Dan masa kita minta ampun, minta maaf tu sertakan dengan hati. Bukan macam orang muda-muda kan. Tak ada masalah orang muda-muda kosong. Tapi pastikan sampai daripada hati. Mak, cik ada buat dosa mak. Cik ada buat dosa kat mak selama ni. Cik minta maaf. Mak, Along minta maaf. Walaupun Along tak selalu dengan mak selama ni, Along doa selalu kat Allah supaya Along akan sentiasa bersama dengan mak sehingga ke syurga. Along akan tunggu mak di depan pintu syurga. Bagi jadi macam tu. Jadi barulah riau tu, menangis tu air mata darah. Minta ampun, minta maaf dalam masa yang sama. Bila kita berada bersama dengan ibu dan ayah, nikmatilah kehidupan dan kegembiraan itu bersama. Di samping mengelakkan keseluruhan anggota tubuh badan kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, agar Aidilfitri tidak didodai dengan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Mudah-mudahan sedikit tips tersebut memberikan kemenangan secara hakiki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih pada Fadil Ustaz ni. Tuan-tuan dan perempuan, para puasawan sekalian, saya yakin dan pasti tips yang diberikan oleh Fadil Ustaz ni sebentar tadi, insya-Allah akan mengembalikan kita kepada fitrah yang asal. Aidilfitri, kembali kepada fitrah yang semula jadi. Dan bagi tuan-tuan dan perempuan, anak-anak pelajar yang tertarik dengan ritma ataupun lenggok bacaan yang Ustaz ni kongsikan sebentar tadi, jangan bimbang. Kalau tak sempat dapat dalam bual bicara pada pagi ni pun, pada hari ni pun, tuan-tuan dan perempuan boleh follow TikTok Al-Fadhil Ustaz ni Syazmi. Saya rasa Ustaz pernah kongsikan kot dalam TikTok beliau. Sila follow insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, para puasawan as-saimin was-saimat yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak landing dah ni kan, untuk mengakhiri tajuk tangisan Ramadan dan juga kegembiraan Syawal. Ustaz ni, saya teringat untuk berkongsi satu falsafah hari raya yang sangat menarik yang dididik oleh Sunan Kalijaga, seorang tokoh wali Allah, wali Songo, wali 9 yang menyebarkan dakwah di Pulau Jawa pada abad yang ke-15. Beliau seorang wali Allah yang sangat hebat, yang bukan saja berdakwah di pentas, di meja kuliah ataupun di pentas ceramah, tidak, tetapi beliau berdakwah menerusi budaya masyarakat Jawa ketika itu. Kan setiap kali kita beraya, kita pasti sinonim dengan ketupat kan? Ketupat. Cuma kalau kita belah utara ni, kita ketupat palas. Kan? Tapi rakan-rakan yang duduk di sebelah Selangor mungkin, ataupun sebelah Melaka, sebelah Johor, mereka terkenal dengan ketupat nasi itu, dianyam dengan daun nyok itu. Kan? Dan budaya itu juga berlaku di Kepulauan Jawa. Menariknya, nama ketupat itu pun adalah satu gambaran didikan kerohanian yang menggambarkan bahawa kiblat papat 5 pancer diringkaskan jadi ketupat. Nama panjangnya kiblat papat 5 pancer. Maksud dia tuan-tuan, sisi ketupat itu ada 4,
yang menggambarkan keseimbangan alam, sama ada arah mata angin yang utara, selatan, timur, barat, ataupun menggambarkan 4 unsur yang ada pada alam ini, iaitulah tanah, air dan juga tanah, air, api dan juga angin ataupun udara. Kan? Yang kesemua 4 arah ini menuju kepada satu punca ataupun satu titik utama, iaitulah Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Yang digambarkan itulah arah kiblat. Dia nak bagi tahu dan nak didik masyarakat Kepulauan Jawa ketika itu, hampa seronok sepanjang hari raya di bulan Syawal ini, tapi jangan lupa menghadap ke arah kiblat yang satu, jangan lupa untuk solat. Dan juga falsafah yang menarik di sebalik ketupat nasi itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia memerlukan daun nyok, kan, daun nyok untuk dianyam. Saya tak pandai lah nak anyam tu, kita pandai daun palas ya, kan. Tapi mungkin di kalangan ustazah-ustazah kita, di kalangan guru-guru yang ada di Kubang Pasu ini sangat mahir mungkin dengan teknik menganyam tersebut. Jadi dalam bahasa Jawa, daun itu dipanggil janur. Tapi janur itu pula di sisi Sunan Kalijaga, dia adalah kata ambilan daripada bahasa Arab, iaitu ja'an nur. Datangnya cahaya. Artinya Ramadan itu seolah-olah satu cahaya yang dibawa datang oleh Allah Ta'ala khusus untuk orang Islam. Dan cahaya ini, dia akan cuba untuk menyelamatkan hati manusia. Sebab bentuk segi 4 itu, dia bagaikan jantung ataupun hati manusia. Dan apabila dia dianyam, seolah-olah gambaran betapa bersilangnya jalinan dosa demi dosa yang dilakukan oleh manusia. So dia menjadikan hati manusia itu seperti mana sabda Nabi, bila hamba Allah tadi melakukan satu dosa, seumpama dia telah melakukan nuktatan sauda, satu titik hitam yang membelenggu hati dia, yang menghitamkan hati dia. Begitulah gambaran anyaman-anyaman yang bersilang-silang tadi. Maka untuk masak ketupat nasi ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia perlu direbus dalam air yang begitu panas, yang mendidih. Diletak pula di atas api yang sangat panas, menggambarkan proses Ramadan yang meleburkan dosa kita. Kan? Selepas daripada itu, pada 1 Syawal, Sunan Kalijaga nak didik masyarakat Kepulauan Jawa. Dia kata, hampa tengok pada pagi Syawal, hampa main ke rumah aku hidangkan satu menu makanan. Ketupat nasi tadi yang daunnya hijau tadi sudah menjadi kuning-kuningan ataupun ada yang dah kukuh dah. Bila dibelah dua, terpamer ataupun terserlah isi nasi yang putih itu. Sunan Kalijaga kata, itulah hati kamu yang sebelum ini berguluman dengan dosa, tetapi setelah dicuci, dileburkan dosanya sepanjang Ramadan, ia menjadi putih bersih sebagaimana bersih nasi ini. Dan dia tulis satu nota pada, rupanya Sunan Kalijaga ni orang pergi rumah dia bagi ketupat tu dan dia tulis satu nota. Nota tu saya tak sempat nak baca lah, lagipun dia dalam bahasa Jawa. Kalau saya baca pun dia tak jadi bunyi Jawa itu. Kan? Tapi sangat menarik bagaimana bukan sekadar berhari raya, tapi dia nak gambarkan inilah bagaimana kita kembali kepada fitrah manusia yang asal, suci, murni daripada dosa. Itulah yang kita harapkan apabila kita mengakhiri madrasah Ramadan ini, insya-Allah. Saya kira hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, begitulah berakhirnya bual bicara kita tentang tajuk tangisan Ramadan, kegembiraan Syawal pada kali ini. Kami sangat-sangat mengharapkan apa yang kita bincangkan selama tempoh sejam lebih ini akan memberikan input yang bermakna kepada tuan-tuan dan puan-puan, memberikan tips yang begitu baik untuk sama-sama kita amalkan sepanjang kehidupan kita selepas daripada Ramadan. Yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jal, yang buruk dan juga yang tak kena itu daripada kelemahan saya khususnya dan kami sendiri. Kami akhiri boleh bicara pada kesempatan kali ini dengan lafaz dan kalimah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak Ramadan
untuk daerah Kubang Pasu. Wallahu a'lam.